Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di muka surat 7, Asas Aqidah. Berkata Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala manfaatkan kita dengan ilmu beliau dan ilmu-ilmu orang-orang salih sehingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dasar iman itu adalah beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala wujud. Dia adalah tunggal dan tiada sekutu baginya. Tiada yang sebanding dengannya dan tiada yang menyerupainya. Tiada sesuatu apapun yang menyamainya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dia menciptakan 7 petala langit dan bumi, mencipta kematian dan kehidupan, ketaatan dan keingkaran, kesihatan dan kesakitan, dan menciptakan keseluruhan alam jagat ini berserta segala isinya. Dia menciptakan seluruh makhluk dan perbuatan mereka, menentukan kadar rezeki serta ajal kematian mereka, tidak bertambah sedikit pun mahupun berkurang. Tidak berlaku sesuatu apapun melainkan dengan qada dan qadarnya serta kehendaknya. Dialah yang maha hidup, maha mengetahui, maha mengkehendaki, maha berkuasa, maha berbicara, maha mendengar dan maha melihat. Dan dia maha mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan hati sanubari. Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan tersirat, pencipta segala-galanya, maha esa dan maha perkasa. Alhamdulillah, pada pengajian yang lalu kita telah bahaskan sehingga dia menciptakan 7 petala langit dan bumi, mencipta kematian dan kehidupan. Hari ini kita akan sambung pada ketaatan dan keingkaran, ataupun kita akan sambung pada kesihatan dan kesakitan. Nah, maka Al-Musannif mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala-galanya. Antara daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan kesihatan dan juga kesakitan. Kesihatan itu salamatul jism minal alam wal amrad, yakni keselamatan tubuh badan daripada apa-apa penyakit ataupun daripada apa-apa kesakitan. Nah, min mutahad. Kemudian menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa-apa yang terdapat di atas muka bumi ini, ataupun mencipta keseluruhan alam sejagat beserta segala isinya, dan menciptakan seluruh makhluk dan perbuatan mereka. Ya, ini setiap apa yang berada di atas ataupun setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada perkara yang bergerak ataupun daripada perkara-perkara yang tidak bergerak, daripada manusia, daripada jin, daripada malaikah, dan apa-apa juga yang selainnya berada di bawah jagaan ataupun berada di bawah tasarruf, yakni kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Dalam ayat ini mengingkari daripada pendapat mereka-mereka yang berpendapat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kekuatan yang mustaqil. Ini mengatakan bahawa setiap makhluk Allah itu mempunyai kuasa yang tersendiri yang Allah ciptakan di dalam mereka. Setengah berpendapat bahawa iaitu cahaya api itu mempunyai kuasa untuk membakar. Akan tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa Allah yang menciptakan api dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan kebakaran sewaktu api itu bersentuhan dengan perkara-perkara yang boleh dibakar. Anna al-insan laysa min fi'lihi syai' wa innal 'abd wa fi'luhu makhluqun lil haqqi ta'ala wa in kana al-haqqu khalaqa fil insan naw'ul kasb wa madhharul ibtila' wal ikhtibar lil 'abd wa 'abadan lil 'abd kasb wa kallaf wa lam yakun mu'athiran fal ta'rif. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dan mengatur dan telah menetapkan segala sesuatu. Akan tetapi makhluk ataupun hambanya mempunyai pilihan yang mana telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia mempunyai pilihan yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan mereka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga dan menciptakan penghuni-penghuni syurga. Dan ahli syurga itu akan beramal dengan amalannya ahli syurga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka dan menciptakan untuk neraka itu penghuni-penghuninya, maka penghuni-penghuni neraka itu akan beramal mengikut amalannya ahli neraka. Maksudnya diciptakan syurga dan ahli syurga, dan orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk syurga ini akan beramal dengan amalan-amalannya ahli syurga. Begitu juga dengan neraka, diciptakan penghuni-penghuni neraka itu, dan mereka-mereka yang telah ditetapkan untuk masuk neraka akan beramal dengan amalannya ahli neraka. Nabi SAW ditanya oleh sahabat-sahabat, "Ya Rasulullah, idzan kalau macam tu kami tak payah beramal, yang ini telah ditetapkan segalanya." Maka Nabi SAW mengatakan bahawa i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Bukan bila dah ada qada dan kadar khalas kita tak payah nak buat apa-apa. Nabi kata apa? I'malu, beramallah kamu, kerana setiap manusia itu dipermudahkan untuk buat apa yang telah ditentukan kepada mereka. Setiap manusia itu akan melakukan perkara ataupun perkara-perkara yang dipermudahkan untuk dia, itu merupakan bahagian daripada bahagian Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi mana hayat di kandung badan, kita berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga bahawa setiap manusia ini akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah. Akan tetapi darjat seseorang itu berada dalam syurga bergantung pada amalannya. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita hingga hari kiamat daripada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk mereka, dan juga diberikan husnul khatimah indal maut, diberikan kebaikan husnul khatimah indal maut sewaktu meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan rezeki, ataupun Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kadar rezeki serta ajal kematian mereka. Apa itu rezeki? Wa kullu ma yanfa'ul insan sawa'un kana halalan am haram. Rezeki itu adalah apa-apa yang memberikan manfaat kepada manusia, sama ada ianya halal ataupun haram. Apa-apa yang mendatangkan manfaat kepada manusia, kepada seseorang, itu merupakan rezeki dia, sama ada ianya daripada sumber yang halal ataupun yang haram. Laisa rizqu ma yajma'uhu al-insan. Dan rezeki itu bukanlah apa yang dikumpul oleh manusia. Kadang-kadang kita rasa rezeki kita tu apa yang kita dapat, apa yang kita kumpul. Tak, apa yang kita dapat mengambil manfaat daripadanya, itu bagian kita. Berapa banyak nasi yang kita boleh makan, itu rezeki kita. Berapa banyak duit yang kita gunakan, yang boleh kita gunakan, itu dari bahagian rezeki kita. Banyak daripada manusia mengumpul harta yang banyak dan
merasakan bahawa itu rezeki mereka. Tapi pada segi hakikat dia hanyalah mengumpulkan untuk orang lain. Sebagai contoh, ayah bekerja, alhamdulillah gaji masuk, di akhir hayat dia ditinggalkan untuk warasah, untuk anak-anak dia ataupun untuk pewaris dia. Maka dia hanya mengumpul harta tu untuk orang lain, bukan untuk manfaat diri dia sendiri. Apabila dia meninggal dunia, tinggal semua sekali. Tak payah nak tunggu sampai ditanam masuk dalam kubur. Hatta sewaktu dia dah tutup mata, baju yang ada dekat badan dia pun dah bukan dia punya. Naam. La ilaha illallah. Warizqu 'indal qaumi man bihi tufi'. Rezeki daripada pendapat Ahlus Sunnah adalah apa-apa yang kita ambil manfaat daripadanya. Bal ataupun waqila bal wa ma mulik wa ma tubi'. Ada pendapat juga mengatakan rezeki itu adalah apa-apa yang seseorang itu dapat, yakni yang dikumpulkan. Kan tetapi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun pendapat yang diambil ataupun yang kuat adalah rezeki itu apa yang diambil manfaat. Fayarzuqullah fa'lama wa yarzuq al-makruh wal muharram. Disebutkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib dia digajikan seseorang untuk nak pegang, nak jaga dia punya unta. Sayyidina Ali bin Abi Talib yakni bayar seseorang untuk nak jaga unta dia. Jadi disuruh orang jaga unta dia, kemudian dia masuk dalam masjid sembahyang. Lepas dia sembahyang, dia pun keluar. Bila dia keluar, dia tengok, ataupun bila dia keluar tu, dia pun sediakanlah duit nak bayar dekat orang yang jaga dia punya unta. Jadi bila dia keluar, dia tengok orang tu dah tak ada. Dan orang tu bukan hanya dah tak ada, dah hilang, bahkan diambil juga tali kendali untanya Sayyidina Ali bin Abi Talib, kononnya sebagai balasan daripada pekerjaan yang dilakukan. Yang ini sebab dia tak tunggu sampai Sayyidina Ali bin Abi Talib keluar. Jadi sebelum Sayyidina Ali keluar, dia dah ambil tali kendali unta tu, bawa lari. Unta tu dibiarkan kat situ. Nah, kemudian maka Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan, aradna an nudkhil alaihi dirhamain min halal fa aba an takuna illa min haram. Aku ingin berikan kepada orang tersebut 2 dirham yang halal, akan tetapi dia tidak ingin mengambil daripada yang haram, maka dia ambil daripada dia tidak ingin ambil daripada yang halal, jadi dia ambil daripada yang haram. Tali kendali itu kurang lebih 2 dirham atau lebih kurang macam tu. Jadi dia ambil yang haram, sedangkan Sayyidina Ali memang nak bagi dia daripada yang halal. Dia tak nak, dia ambil yang haram. La ilaha illallah. Dua-dua rezeki. Yang halal pun rezeki, yang diambil itu pun rezeki. Tapi dia pilih yang haram daripada yang halal. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Wa kullu man tafa'a bihi insan fi hadhil hayah yusamma rizq. Jadi apa-apa yang kita ambil manfaat daripada hidup ini, apa-apa yang yakni rezeki zahir, rezeki batin. Rezeki zahir ni yakni kita dapat berteduh, kita dapat pakai baju, kita dapat makan, kita dapat udara. Semua ni rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita. Wa yuhasab alaihi, dan kita akan dipersoalkan daripada setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Naam. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan disoalkan daripada setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kat dunia ini. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi yang halal, rezeki yang halal akan dihisab, diperhitungkan. Rezeki yang haram akan diazab. Yang halal akan dipersoalkan, yang haram diazab. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dipersoalkan pun dah susah. Dipersoalkan pun dah susah, apatah lagi diazab. Allahumma hasibna hisaban yasira. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan perhisaban yang mudah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh tak kena hisab, ahsan. Kalau boleh masuk syurga tanpa hisab, tanpa dipersoalkan, tanpa dihitung, ahsan, lebih bagus. La ilaha illallah. Naam. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kamu yang duit orang lain itu lebih dia sayangi daripada duit dia sendiri? Nabi SAW bersabda, siapa di antara kamu yang duit orang lain lebih dia suka daripada duit dia sendiri?
Maka sahabat-sahabat menjawab, ya Rasulullah, tak ada seorang pun daripada kami yang menyukai duit orang lain daripada duit dia sendiri. Obviously semua orang akan suka duit dia sendiri, sebab duit dia boleh buat apa saja dia nak. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inna malal insan ma qaddam. Harta seseorang ataupun duit seseorang itu adalah apa yang dia kedepankan untuk negeri akhirat. Maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akhart. Duit kamu adalah apa yang kamu infakkan di jalan Allah, dan duit orang lain adalah duit yang mana kamu simpankan untuk dia guna. Apa yang kamu guna itulah duit kamu pada hakikatnya apabila kamu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau duit itu kamu simpan, tak buat apa-apa, khalas, orang lain yang akan gunakan, dia akan dipersoalkan ataupun dia yang akan mendapat pahala daripada apa yang dilakukan. Innama huwa sababan li ijadi dzalikal mal. Naam, maka rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini yang mana Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, takaffal. Allah Subhanahu wa taala dah mengambil responsibility untuk bagi rezeki dia, yang mana dengannya dia hidup. Maksudnya selagi mana ajal dia belum sampai, selagi itu Allah dah tetapkan rezeki dia. Allah jaga. Takaffal am. Maka ulama bagi tahu, untuk seluruh manusia secara umum, Allah Subhanahu wa taala jaga rezeki dia secara umum. Yakni selagi mana dia hidup di atas muka bumi ini, yakni selagi mana ajal belum sampai, selagi itu Allah akan jaga rezeki dia, yang mana dengannya dia akan dapat hidup, dapat tegakkan tulang belakang dia. Adapun untuk pelajar-pelajar agama, Allah Subhanahu wa taala menjaga rezeki mereka secara khusus. Allah jaga rezeki mereka secara khusus, yang mana Allah Subhanahu wa taala dipermudahkan rezeki mereka lebih daripada Allah Subhanahu wa taala jaga rezeki selain daripada mereka-mereka yang mempelajari agama. Jadi kita pasang niat, yakni alhamdulillah hari ini kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala mendengar daripada ilmu agama. Kita niat, yakni kita berada di sini adalah untuk mempelajari ilmu agama. Yang mana orang yang niat belajar agama, kalau dia meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan syahid. Mahmakan, yakni belajar agama tu bukan kena duduk dalam madrasah. Yakni selagi mana kita niat untuk belajar, setiap hari kita niat untuk memperbaiki diri kita, menambahkan ilmu yang mana dengannya dapat dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita pasang niat macam tu, Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan sumber rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Wala yamutul insan hatta yastakmila ma qaddara al-haqq ta'ala min dzalikal rizq fi hadhil hayah. Naam, jadi selagi mana rezeki seseorang itu tak habis, selagi itu dia akan hidup. Ataupun selagi mana nafas dia masih ada, selagi itu rezeki dia akan ada. Sampai satu tahap rezeki dia dah habis, ajal dia dah habis, nafas dia dah habis, yang telah ditetapkan, maka dia pun akan meninggal dunia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Inna ruh nafasa fil raw'i inna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizqah. Sesungguhnya Jibril telah membisik kepada aku dengan mengatakan bahawa tak ada satu manusia pun yang akan meninggal dunia sehingga dia habiskan rezeki dia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Wa'budullah wa ajmilu fit talab. Maka sembahlah Allah dan perbaikilah permintaan kamu. Yakni mintalah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dipermudahkan urusan rezeki kamu. Wa'budullah wa ajmilu fit talab. Di tempat lain Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan bahawa allazi qusim lak hasilun ladaik. Apa-apa yang telah ditetapkan untuk kamu daripada rezeki, hasilun ladaik, akan sampai kepada kamu. Wallazi li ghairi lan yasil ilaik. Adapun ada rezeki yang untuk orang lain takkan sampai kepada kamu. Mahmakan, berusahalah banyak mana pun, kerjalah banyak mana pun, kalau rezeki itu tak ditetapkan untuk kamu, ianya tidak akan sampai kepada kamu. La ilaha illallah. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki dan juga ajal. Rezeki dan ajal ni dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan di atas muka bumi ini lagi.
Ajal Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba ajal mereka, tidak akan dilambatkan walaupun satu saat, tidak akan dipercepatkan satu saat dan tidak akan dilewatkan satu saat. Walaupun dia bayar banyak mana pun kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada malaikat maut untuk dilewatkan, tidak akan dilewatkan. La ilaha illallah. Ar-rizq wal ajal la yazid wa la yanqus. Maka rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Begitu juga dengan ajal manusia, tak bertambah, tidak berkurang. Jadi mungkin ada orang akan bertanya, taib, yakni ada hadis yang mengatakan bahawa kalau kita melakukan sesuatu perkara akan dipanjangkan umur, akan dimurahkan rezeki. Kita melakukan sesetengah jenis amalan yang mana hadis itu mengatakan bahawa akan dipanjangkan umur dan akan dimurahkan rezeki. Jadi antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi ajalihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diperluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Asbab kita sambung silaturahim, kita akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Hunaka hadis alladhi ja'ala al-haq fi muqabilihi ziyadatan fi rizq wal na'am. Jadi macam mana kita nak faham hadis-hadis seperti ini? Jadi ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan dipanjangkan umur dan diperluaskan rezeki adalah diletakkan barakah di dalam rezeki dan umur tersebut. Rezeki dan umur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama. Si fulan dia akan hidup 60 tahun, 63 tahun. Rezeki dia sekian-sekian banyak. Akan tetapi kalau dia melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti menyambung tali silaturahim dan sebagainya, maka dengan sebab dia buat perkara tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan letakkan keberkatan dalam umurnya. Yang mana katalah kalau dia tak buat amalan tersebut, kebiasaannya umur dia 60 tahun, mungkin dia kurang buat amalan. Tapi dengan keberkatan dia sambung tali silaturahim tu, dengan umur 60 tahun tu dia boleh tambah lagi amalan yang dia buat. Yang mana kalau dia tak sambung tali silaturahim, mungkin amalan dia akan berkurangan. Maksudnya keberkatan dalam umur ni, dia boleh tambah amal kebajikan dia dengan umur tersebut. Begitu juga dengan rezeki. Sebagai contoh, rezeki kita daripada kita kecil sampai ke besar, katalah Allahu a'lam, katalah 100,000. Sampai kita meninggal dunia, dia punya jumlah dia 100,000 masalan, sebagai contoh. Jadi dengan 100,000 tu, mungkin kalau kita tak sambung silaturahim, mungkin kita tak boleh buat banyak perkara. Mungkin kita tak dapat buat banyak perkara. Mungkin kita boleh pergi umrah masalan sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi dengan berkat kita sambung silaturahim, Allah Subhanahu wa taala letak barakah dalam rezeki itu. Dengan rezeki yang sama kita boleh pergi umrah lebih banyak. Contohnya, sebagai contoh masalan. Nah, dan bulan Syaban ni adalah bulan yang dianjurkan untuk kita sambung tali silaturahim. Bulan Syaban, antara orang-orang yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini adalah mereka-mereka yang memutuskan tali silaturahim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-wasil laisa al-wasil bil mukafi. Orang yang menyambung tali silaturahim ni bukan orang yang membalas kebaikan orang lain. Yang ini ahli keluarga dia buat baik, dia pun buat baik. Ahli keluarga dia putuskan hubungan, dia pun khalas, dia putuskan hubungan. Tapi orang yang sambung tali silaturahim ni, yakni orang ahli keluarga dia tak telefon dia, tak ziarah dia dan sebagainya, tapi dia telefon tanya khabar. Dia telefon tanya khabar. La ilaha illallah. Nah. Kemudian disebutkan tidak berlaku sesuatu apapun melainkan dengan qada dan qadarnya serta kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Qada ini apa? Qada ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang dari azal. Kehendak Allah Subhanahu wa taala daripada azal. Yang ini Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan sesuatu perkara daripada azal.
wala yahdithu hadithun illa wifqa ma qad qadahu al-haqqu fil azal. Tidak ada apa-apa yang berlaku di atas muka bumi ini ataupun pada makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan ianya seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azal. Dan di sini menunjukkan kewajipan beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ianya merupakan rukun iman. Beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Dan qadar adalah menjadikan ataupun mewujudkan perkara-perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengadakan perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azal. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap perkara yang kami ciptakan itu adalah bertetapan dengan qada dan qadarnya kami. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala inginkan si fulan dilahirkan di Johor daripada keluarga sebegini, rupa bentuknya macam ni. Semuanya Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan. Tidak ada perkara yang accidentally happen, kebetulan. Semuanya berbetulan seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada apa perkara yang boleh menolak qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Maka yang difahamkan di sini adalah yakni Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan doa, Allah Subhanahu wa taala terkadang angkat sebahagian perkara yang telah ditetapkan untuk turun, bermakna yakni Allah Subhanahu wa taala yang ilhamkan kepada hamba itu untuk berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala dah tahu yang dia akan berdoa, yang mana dengan doa tersebut akan menukarkan ketentuan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada menggunakan perkataan-perkataan lau, walim, wa kaif. Yakni jangan kita, kenapa perkara jadi macam ni, kalaulah aku buat macam ni dia akan jadi macam ni. Imam Haddad mengatakan lau, walim, wa kaif qaulu dhi hamak adalah perkataan-perkataan orang yang tidak mempunyai akal. Ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq, seakan-akan dia tidak berpuas hati dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, qul qaddarallah ma syaa fa'al. Katakanlah apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan berlaku. Qaddarallah ma syaa fa'al. Naam. Kemudian Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi meneruskan dengan menyebutkan sifat-sifat al-ma'ani, sifat al-hayah yang maha hidup, al-ilm, maha mengetahui, al-iradah, al-qudrah dan sebagainya, yang mana insya-Allah kita akan sambung pengajian pada pengajian yang akan datang insya-Allah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita yang akan mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati rezeki kita, berkati umur kita, berkati ilmu kita, berkati amalan kita, yang mana apabila sesuatu perkara itu diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya akan menjadi banyak. Ianya akan diberikan taufik untuk melakukan banyak perkara. Salaf mengatakan, orang-orang salih mengatakan, ya ini satu biji, satu benih itu kalau diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi banyak benih. Satu perkara yang kecil kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya akan menjadi satu perkara yang besar. Satu amalan yang kecil, ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya akan boleh jadi asbab untuk kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kehadiran bulan Syaban, Allah Subhanahu wa taala berkati umur kita, Allah Subhanahu wa taala berkati kesihatan kita, Allah Subhanahu wa taala berkati ilmu dan amalan kita, dan Allah Subhanahu wa taala berkati zuriat kita, ahli keluarga kita, sehingga kita semua berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi mereka-mereka yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasihi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi kullina salihah jami'a khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو.